Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, nama saya Muhammad Syabir Wamil Osman, 8133. So, hari ini saya akan membentangkan assignment yang telah diberikan kepada kami satu kumpulan, iaitu berkaitan dengan satu teori yang digunakan pakai dalam komunikasi antara budaya, iaitu kita orang telah satu teori, iaitu teori Hofstede. Okay, di mana satu teori Hofstede ni kita nampak sangat dekat dengan kita, dan benda ni boleh dibincangkan untuk kebaikan bersama. Organisasi yang kita orang nak pilih iaitu seperti biasa PDRM, Polis Diraja Malaysia. Kenapa kami ambil PDRM? Sebab kita nampak di satu organisasi yang besar, banyak cabaran dia yang kita boleh kongsikan untuk bersama. Hofstede ni dia berceritakan tentang 4 perkara. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan power distance, iaitu di mana pengasingan kuasa antara dalam bahasa mudahnya hierarki lah. Okey, yang kedua dengan uncertainty avoidance, iaitu dia ketidakpastian yang tinggi. Yang ketiga berkaitan dengan individu dan kolektif, iaitu berkumpulan. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan maskulin dengan feminin. Okey, sebagai contoh yang kita ambil bagi pasukan PDRM. So kita boleh nampak PDRM ni dia salah satu penelitian besar. So dia mempunyai dari segi teori tu kita boleh bincangkan, iaitu berkaitan dengan power distance. Boleh kita nampak ada kuasa ketua polis negara, iaitu pembantu dia, dan juga unit-unit yang berkaitan untuk menjalankan suatu tugas yang dikatakan sebagai mencabar. Okey, berkaitan dengan uncertainty avoidance ni, kita boleh bercakap kepada dua, iaitu ketidakpastian yang tinggi dan juga toleransi yang tinggi. Di mana apabila seorang tu tidak pasti dengan satu perkara, dia akan melakukan satu perkara untuk meningkatkan kesedaran dan meningkatkan kawalan dari segi undang-undang. Dan yang kedua dia adalah berkaitan dengan toleransi yang tinggi, di mana apabila seorang ni atau pasukan ni dia bersedia untuk bertoleransi, atau dia bersedia untuk berunding dan dia sanggup menerima risiko terhadap satu perkara itu. Okay, dalam menyiapkan assignment ni, so kita orang menghadapi pelbagai cabaran. So antara cabaran dia, saya serahkan kepada rakan-rakan saya untuk dikongsikan kepada semua. Terima kasih. Penatnya belum puasa ni, belum assignment tak siap lagi, lepas dah raya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmini binti Rosman. Nombor matrik 267371. Begitulah adalah satu adegan bagaimana cabaran untuk menyiapkan tugasan secara kumpulan di dalam bulan Ramadan. Seperti kita sedia maklum, tugasan kumpulan mempunyai pelbagai masalah, terutamanya daripada pelajar PJJ, disebabkan ada ahli kumpulan yang bekerja di dalam sektor swasta, ada yang bekerja di dalam sektor kerajaan. Jadi ada juga yang bekerja dalam shift, ada yang bekerja dalam waktu pejabat. Justru itu faktor masalah komunikasi ini harus diatasi dengan kata sepakat dan tolong-menolong. Antara cabaran yang kita hadapi adalah ada ahli kumpulan yang lambat untuk menjawab respon di dalam WhatsApp group. Kita sedia maklum pelajar PJJ berjumpa contohnya dalam sebulan sekali. Jadi proses perbincangan itu adalah sangat singkat. Jadi melalui platform WhatsApp group je lah dapat membantu kita menyelesaikan masalah dalam tugasan dengan cepat. Walau bagaimanapun disebabkan ada yang bekerja di luar kawasan, menyebabkan mereka lambat untuk menjawab WhatsApp group dan sekaligus lambat untuk menyiapkan tugasan tersebut. Yang kedua adalah masalah kerja yang tidak siap dan tepat pada masanya. Okey, seperti ada pelajar yang lambat untuk menyiapkan task, mungkin kerana tak faham. Jadi mereka ketua kumpulan lambat untuk compile task tugasan tersebut. Yang seterusnya adalah beban kerja yang tidak seimbang. Ada ahli kumpulan yang mahir dalam editing, seperti dalam video, ada ahli kumpulan yang mahir dalam laporan. Jadi orang yang mahir tu dia fokus kepada satu perkara je. Jadi bagi ahli kumpulan yang tak mahir tu, dia tak adalah diberi task untuk tugasan tersebut. Sepatutnya tak boleh macam tu. Semua ahli kumpulan kena terlibat dalam semua task tersebut, supaya kalau tak tahu kenalah belajar. Macam itulah konsep dia. Jadi masalah komunikasi ini dapat diatasi dengan kerjasama dan kesepakatan dalam kumpulan. Justru itu dalam menyiapkan tugasan ahli kumpulan ini, marilah kita sama-sama berganding bahu tanpa kalau ada berselisih pendapat tu kita ambil secara hati terbuka dan kita turunkan ego. Mungkin dengan cara tersebut dapat menyiapkan tugasan dengan cepat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaid Kamarul bin Awang. Nombor matrik 267445. Jadi kaitan dengan teori Great Hofstede yang kumpulan penulis pilih dan mengumpul adik-adik untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Walaupun pelbagai halangan dan rintangan yang dihadapi dengan dugaan bulan puasa, kaitan dengan tugasan operasi seperti tugasan hakiki dan untuk persiapan rumah untuk hari raya,
bagi menyiapkan tugasan. Walau bagaimanapun, kumpulan penulis membuat yang telah sehabis baik untuk siapkan tugasan kami ini. Di sini penulis menerangkan sedikit yang ada dalam tugasan kumpulan penulis. Secara detailnya, sahabat-sahabat penulis sudah terangkan seperti video sebelum inilah. Mari kita tengok apa yang ada secara ringkas dalam teori Hofstede, seperti jarak kuasa, mengelak ketidakpastian, individu versus collectivity, maskulin versus femininity. Antara kesan yang ada dalam budaya di tempat kerja seperti adanya jurang pangkatlah sebagai contoh. Untuk penyelesaian sesuatu perkara perlu rujuk orang atasan dahulu. Walhal perkara tersebut perlu diatasi segera, seperti petugas kaunter dan unit-unit lain yang perlu immediately keputusan yang dibuat. Antara lain kritikan yang ada kebanyakan masyarakat bukan Bumi Putera tidak berminat dengan pasukan uniform ini. Malah uniform lain pun sama juga. Mereka lebih suka bekerja sendiri dan berminat dengan dunia perniagaan kebanyakanlah, seperti China dan India. Di sini penulis ingin membuat kesimpulan di mana keempat-empat dimensi ini boleh diwujudkan adalah wujud yang pengaruh di tempat kerja, terutamanya dalam pasukan PDRM. Setiap cabaran yang boleh penulis berkongsi adalah untuk menyiapkan tugasan ini. Walau pelbagai cabaran di bulan puasa ini, selepas waktu bertugas sambung lagi di rumah untuk siapkan tugasan sedikit demi sedikit. Kadang-kadang membawa ke sahur. Akan tetapi kuatkan juga demi menyiapkan tugasan dan bahagian masing-masing bagi menjayakan tugasan dan video yang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Sufian bin Zakaria, 267212. Saya akan mengupas berkenaan cabaran dalam pengagihan tugas kepada kumpulan. Pengagihan tugas dalam kumpulan menjadi cabaran besar kepada setiap ahli grup kerana terdapat beberapa masalah dan cabaran. Berikutlah cabaran yang mungkin dihadapi dan cara mengatasinya. Kesukaran dalam berkomunikasi. Kesukaran dalam berkomunikasi mungkin berlaku kerana jangkaan setiap kumpulan mungkin berbeza. Oleh itu, penting untuk menetapkan saluran komunikasi yang jelas sejak awal dan untuk memberi inisiatif untuk berkomunikasi secara berkesan dengan ahli kumpulan yang lain. Cabaran yang kedua, ketidakseimbangan dalam sumbangan pengagihan tugas. Terdapat kemungkinan bahawa beberapa ahli kumpulan mungkin mengambil tanggungjawab yang lebih besar daripada yang lain. Untuk mengatasi cabaran ini, penting untuk memastikan bahawa tugas dipecahkan dengan adil dan setiap kumpulan mempunyai tanggungjawab yang setara. Yang ketiga, kesulitan menjadualkan waktu. Ahli kumpulan yang mungkin mempunyai jadual yang sibuk, bekerja secara shift, berkahwin, yang membuat sukar untuk berjumpa dan bekerjasama. Oleh itu, penting untuk merancang jadual secara terperinci dan memastikan setiap ahli kumpulan dapat memenuhi tanggungjawab masing-masing dengan masa yang telah ditetapkan. Cabaran yang keempat adalah kesulitan dalam mengambil keputusan. Tugasan yang diagihkan, setiap ahli mempunyai tanggungjawab yang tertentu dari segi membuat tugasan, menyiapkan tugasan dan juga menghantar tugasan yang diberi dalam tempoh yang ditetapkan. Sekian sahaja daripada saya, cabaran pengagihan tugas. Assalamualaikum. Salam sejahtera saya ucapkan sebagai refleksi tentang pengalaman dan cabaran yang saya dan ahli kumpulan saya yang lain harungi semasa kami melakukan tugasan kumpulan. Saya Syamila Husin, nombor metrik 268212. Bersama 4 orang lagi rakan karib saya yang lain, yang mana kami telah berjaya menyiapkan tugasan yang diamanahkan oleh Puan Siti Azura kepada kami dengan sempurna. Sepanjang perjalanan untuk menyiapkan tugasan ni, banyak sangat perkara-perkara yang kami pelajari, yang mana ia menjadi kayu pengukur untuk kami tidak mengulangi kesilapan yang sama pada masa akan datang. Saya dan ahli kumpulan saya tidak menjangka bahawa kami dapat menyiapkan tugasan ini dalam tempoh masa yang ditetapkan. Walaupun begitu, namun kami menghadapi berbagai kekangan juga dari segi masa, dari segi fikiran serta kekurangan sumber yang kami kumpul. Ialah kan, masa itu emas merupakan peribahasa yang sesuai untuk semua pelajar. Namun, semasa kami mendapat tugasan ini, waktu tu saya adalah orang yang terlalu busy dengan tugas, sehingga kan saya mengabaikan kawan-kawan yang lain.
Sebab sebelum ni saya adalah orang yang pertama yang akan memberi arahan, memberi task kepada kawan-kawan yang lain. Namun kali ni saya mendapat kritikan daripada sahabat saya iaitu Zubir. Dia adalah orang yang paling kecewa dengan saya sebab sebelum ni saya lead ahli kumpulan lain dengan pantai dan tegas. Tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan kami melakukan semuanya pada saat-saat akhir. Pada satu hari tu sedang rancak juga kami berbual dalam grup WhatsApp dan Rosmini dia perasan mengenai data yang kami kumpul tu, rujukan yang kami kumpul tu adalah daripada tahun 2020 ke bawah kebanyakannya lah. Dan Zubir mencelah dan memberitahu bahawa dia dah perasan benda ni. Apa lagi, saya terus serang dia. Saya cakap, habis dah kau perasan, kenapa kau tak betulkan? Kenapa kau tak betulkan benda ni? Kata saya tu telah mengguris perasaan Zubir lah. Dan dia sentap lah dengan kata-kata saya tu. Kita menyalahkan dia lah. Tapi sebenarnya saya tak bermaksud begitu. Cuma mungkin masa saya type tu saya kurang teliti dengan bahasa saya. Saya cakap dengan dia, saya kata kita ni, kita bukan nak cari salah siapa. Kita dalam kumpulan kita ni bukan kita nak cari salah siapa. Kita sepatutnya kita menghargai kawan-kawan kita. Kalau kawan-kawan kita menegur kesalahan kita, kita appreciate lah kan. Dan kita ubah lah. Sebab kita semua ni dalam proses belajar. Kalau saya sendiri pun salah, tegurlah saya. Kan saya pun dah jadi macam terus saya hantar audio. Dan Pian mana ni, kalau Pian tak respon, kita forward, kita submit je lah dengan apa yang ada. Saya cakap, kau tak boleh sabar ke Zubir? Kau tak boleh sabar ke? Sabarlah Pian, mungkin dia tengah memandu ke, dia tengah ada operasi ke apa ke kan. Yang penting kita buat ni, kita bagi ikut arahan. Saya pun dah jadi macam garang sikit lah. Yelah lain macam kau ni, kau backup Pian ke? Kan. Jadi dia nampak macam saya backup Pian. Sedangkan sebelum ni saya dengan Pian ni dah macam kucing dengan anjing tau. Jadi bila Zubir cakap macam tu, saya pun jadi macam bahan lawak lah. Pakai gelak lah dalam grup tu. So tak sampailah 5 minit kita orang sentap menyentap tu, tak sampailah 5 minit. Daripada kejadian tu, saya dan Zubir dan rakan-rakan lain menerima ini adalah sebagai cabaran yang biasa yang kami lalui. Dan tapi benda tu semua orang kata settle, yang biasa dilalui oleh kami setiap kali kami nak menyiapkan tugasan. Tapi hasilnya selepas itu akan jadi wow. Alhamdulillah, kami pantas membuang perkara-perkara yang boleh menghilangkan mood kami tak sampai 10 minit. Memori yang sangat indah satu hari nanti apabila kami sama-sama menaiki pentas. Saya juga bangga dengan sahabat-sahabat saya kerana sentiasa memberi kerjasama. Walaupun kadang-kadang saya bersikap keras, macam beri arahan, namun rakan-rakan lain faham akan tindakan saya tu hanyalah tidak lain tidak bukan untuk memberi komitmen padu kepada nama baik kumpulan kami. Dan sekarang pengalaman yang lepas, pengalaman-pengalaman indah kami, dan saya harap rakan-rakan lain juga begitu ya. Okey, sekian.